La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mencari kitab jap. Kita Arab. Okey. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah, akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita memanjatkan puji-pujian dan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari yang penuh dengan kemuliaan ini, kita dipertemukan sekali lagi untuk meneruskan pembacaan dan perbincangan kita daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip agama, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Dan saya kira agak lama juga saya tak bersua, tuan-tuan dan puan-puan semua. Pada tengah hari ini insya-Allah kita akan masuk membicarakan topik yang baru, iaitu prinsip kedua daripada bahagian yang ketiga. Jadi kitab Al-Arba'in ini terdiri daripada 4 bahagian yang setiap bahagian mengandungi 10 prinsip, menjadikan seluruhnya 40 prinsip yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai Usuluddin, prinsip-prinsip dasar agama. Bahagian ketiga ini berbicara tentang sifat-sifat tercela yang wajib kita usaha untuk sucikan hati kita, dan kita telah melihat perbincangan berkaitan dengan prinsip pertama ataupun isu pertamanya tentang syarahut ta'am, sifat rakus makan. Yang kedua ialah berkaitan dengan syarahul kalam. Syarahul kalam asal maksudnya ialah rakus dalam perbicaraan. Itu maksud asal syarahul kalam dalam bahasa Arab. Cuma di sini diterjemahkan dengan tidak menjaga lidah. Kerana perkataan itu sering dikaitkan dengan lidah. Walaupun sebenarnya perkataan itu sifatnya umum. Apa yang terucap melalui lisan dan apa yang tercatat lewat tulisan. Kedua-duanya boleh kita katakan sebagai perkataan. Bahkan lebih luas lagi, perkataan juga merujuk kepada isyarat-isyarat, simbol-simbol. Maka ada di sana bahasa isyarat. Maka jangan disangka bahawa orang bisu tidak mengumpat. Orang bisu dia boleh mengumpat sama ada dengan tulisan ataupun lewat bahasa isyarat. Kadang-kadang melalui memek muka kita pun terhadap saudara kita yang tidak elok, memang
kita mengumpat lewat memek muka kita. Ataupun mungkin ejekan lidah kita. Ataupun mungkin isyarat-isyarat tangan kita. Ada isyarat-isyarat lucah dan sebagainya. Itu juga adalah, kita katakan, message-message yang tersampai. Sebab tujuan asal perkataan itu ialah menyampaikan message. Jadi perkataan boleh disampaikan lewat lisan, tulisan, bahkan juga melalui simbol-simbol. Cuma concern kita di sini lebih banyak pada hal yang berkaitan dengan perkataan yang diucapkan dengan lisan tanpa mengabaikan apa yang dituliskan dan juga apa yang diisyaratkan. Baik. Jadi sikap buruk ni mesti dihentikan, kata Imam Ghazali. La budda min qata'ihi. Lidah ni umpama dikatakan lidah tak bertulang. Jadi memang selalu berlaku kegelinciran, tersalah cakap, terlepas cakap. Disebutkan dalam ungkapan orang Melayu, dia kata apa? Terlajak perahu dapat diundur. Terlajak kata-kata buruk padanya. Buruk padanya. Dan orang juga ada sebut, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Ataupun juga disebutkan, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Jadi orang Melayu banyak bercerita juga tentang mulut. Dan ini bukan hanya ungkapan orang Melayu, sebenarnya adalah asas dalam agama itu sendiri. Bahkan Nabi SAW juga menyatakan dalam satu hadisnya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Maksudnya, tidak akan istiqomah iman seseorang hamba Allah itu sehingga hatinya itu menjadi istiqomah. Istiqomah itu makna tetap dan lurus, sentiasa mengarah kepada kebenaran dan kebaikan. Dan hati seseorang mukmin itu atau hamba Allah itu tidak akan menjadi istiqomah sehingga lisannya pula menjadi istiqomah. Lidah itu menjadi istiqomah. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah perkara yang engkau takut atas aku? Maka Rasulullah SAW menjulurkan lidah baginda yang mulia lalu mengisyaratkan ini. Aku takut lisan ni. Jadi dosa lisan tu amat banyak, nanti kita akan tengok antaranya. Baik, jadi sikap buruk dari sudut syarahul kalam, rakus berbicara ni harus segera dihentikan. Sesungguhnya tindakan seluruh anggota badan akan berpengaruh pada hati. Akan tetapi, lidah berpengaruh lebih khusus. Sebab apa? Sebab ia menyampaikan apa yang tergambarkan di dalam hati. Apa yang tersirat dalam hati, maka akan tersurat lewat perkataan. Maka setiap perkataan menunjukkan suatu gambaran yang serupa dalam hati. Oleh kerana itu, pada seorang pembohong, maka tergambar bohong itu di dalam hatinya. Maka akan bengkoklah bentuk hati kerananya. Hati itu akan menjadi bengkok kerana pembohongan yang diucapkan. Jika terlampau berkata-kata tentang sesuatu yang tak berguna, yang tak berfaedah, tak ada manfaat, maka bertambah hitamlah pula hatinya. Perkataan ni, ada perkataan yang baik mendatangkan pahala. Ada perkataan yang dosa perkataan yang buruk mendatangkan dosa. Ada perkataan yang harus sahaja. Perkara yang harus kita bicara. Tetapi kalau terlalu banyak, dia jadi sia-sia. Juga boleh memudaratkan hati kita. Oleh kerana itu, banyak cakap dapat mematikan hati. Terlalu banyak cakap mematikan hati. Terlalu banyak ketawa juga dapat mematikan hati. Bukan tak boleh bercakap, bukan tak boleh tertawa, tetapi kalau nak berbicara, bicaralah yang baik-baik. Kalau berbicara yang buruk-buruk, maka elakkan. Kita dah bincang dahulu dalam perbincangan kita tentang adab-adab pergaulan kita sesama kaum muslimin. Nabi SAW menyatakan, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sifat orang Islam tu ialah orang Islam lain selamat, sejahtera, aman daripada kejahatan
perkataan dan juga perilakunya. Jadi, bila seseorang itu tak selamat dengan kata-kata kita, makna ucapan kita itu menyebabkan orang terancam, orang rasa sakit hati, orang rasa terhina, itu menandakan bahawa ada something wrong with our Islam, our practice of Islam, our understanding of Islam, our consciousness of Islam. Kita ada masalah di situ. Maka harus disemak, harus diperbaiki, harus diislahkan, wajib. Kerana itu akan memudaratkan keislaman kita. Apabila kita mengucapkan salam, saya selalu sebutkan ini. Kalau kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, artinya salam sejahtera atas kamu. Artinya kita memberikan suatu komitmen, suatu iltizam, suatu jaminan kepada saudara yang kita ucapkan salam kepadanya itu, bahawa dia akan terselamat atau aman daripada kejahatan orang yang mengucapkan salam itu. Sama ada bersifat perkataan atau perbuatan ataupun mungkin tulisan. Jadi besar sebenarnya makna salam untuk kita hayati. Kita bila ucap salam tu kita ingat, aku ucap salam ni makna aku ada satu janji dah. Janji apa? Janji untuk tidak menyakitkan. Sebab tu paling asas sekali dalam berbuat baik kepada sesama manusia, kita dah bincangkan hari itu, ialah paling asas tidak menyakiti orang lain. Paling asas dalam buat baik ialah tidak menyakiti orang lain. Kita mungkin tak dapat nak beri manfaat secara material. Tapi paling tidak kita tak sakitkan orang. Sebab tu Nabi SAW nyatakan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik sahaja, atau diam. Diam sahaja. Artinya ada dua pilihan dalam perbicaraan kita ni. Imma berkata yang baik, atau diam. Kalau kita tak mampu berkata baik. Saat tu mungkin kita tengah marah. Saat tu kita mungkin tengah bengang. Orang tu pula sakit hati kita dan macam-macam. Maka pilihan yang terbaik, kita berusaha untuk diam, sabar. Kalau tak mampu, pergi tempat lain lah. Pergi lepak, tengok bola ke, lebih baik kan. Jadi lisan ni mempunyai kesan yang sangat besar dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Bahkan kesan daripada ucapan itu boleh berkekalan lama dalam hati seseorang berbanding dengan kesan makanan dalam perut seseorang. Perut, bila makan, kita makan, mungkin dia akan tinggal dalam perut kita tu untuk satu tempoh dan kemudian dia akan keluar sebagai najis. Melalui proses perkumuhan dia akan keluar. Tapi perkataan boleh jadi akan kekal dalam hati seseorang itu sepanjang hayatnya. Kan? Kalau orang tu berkata yang mungkin buruk tentang dirinya, dia akan teringat. Maka akan terwujud stigma. Kan? Dia akan stigma dan mungkin kalau dia tengok kawan tu selalu sangat menyakiti hati dia, satu hari dia jumpa, dia jadi trauma dah. Itu bagaimana kesan perkataan. Sebab tu kita kena berhati-hati. Sebagaimana kita tak suka orang menyakiti kita, maka kita berusaha juga untuk tidak menyakiti orang lain. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman setiap orang daripada kamu sehingga dia menyukai buat saudaranya apa yang dia sendiri sukai buat dirinya. Artinya apa? Dia juga tidak akan melakukan apa yang tidak disukai terhadap saudaranya sebagaimana dia sendiri tak suka orang buat perkara tersebut kepada dirinya. Jadi kerana itulah sebagaimana tadi disebut bahawa setiap perbuatan dapat memberi kesan kepada hati, itulah juga setiap perkataan juga dapat memberi kesan kepada hati. Bahkan Rasulullah SAW dalam sabda baginda dia menyatakan, "May yatakaffal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atakaffal lahu bil jannah." Rawahul Bukhari wa Tirmizi. Lafaz ni adalah lafaz daripada hadis Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Maksudnya,
Siapa sahaja yang menjamin kepadaku dapat memelihara apa yang terdapat antara dua bibirnya, merujuk kepada lisannya, dan kedua kakinya, makna antara dua kakinya, dua pahanya, iaitu kemaluannya, maka aku jamin dia masuk syurga. Siapa yang dapat jaga lidah dia daripada berkata yang dosa dan sia-sia, kemudian dapat memelihara kemaluannya daripada dosa dan maksiat, maka jaminan syurga buat dia. Itu Rasulullah sendiri Rasulullah SAW sendiri jamin. Sebab tu ada satu doa yang boleh kita amalkan, yang mana Rasulullah satu hari pernah mendoakan salah seorang sahabat baginda. Pemuda ni datang jumpa Rasulullah, lalu berkata kepada Rasulullah, "Ata'zanu li bizina?" Ya Rasulullah, ata'zanu li bizina? Wahai Rasulullah, boleh tak kau izinkan aku untuk berzina? Can you give a permission for me untuk melakukan adultery yang zina kan? Oh, berani Berani minta satu perkara yang berat dosanya. Tapi itu juga gambaran bahawa seorang pemuda ini mempunyai rasa takut kepada Allah SWT. Kenapa? Dia tak berani nak buat terang secara sembunyi-sembunyi. Tapi dalam waktu yang sama, dia punya dorongan kuat ke arah itu. Dia nak lawan. Dia tak mampu. Dia fikir-fikir agaknya jalan macam mana dah tak mampu nak lawan ni. Cuba minta izin kot-kot boleh, kot-kot lepas. Dapat special permission. Special case. Tapi Rasulullah, nak cerita pendekatan Rasulullah ni kita boleh belajar. Satu bentuk pendekatan kaunseling. Rahmatan lil alamin. Sahabat ketika tu bila mendengar, dah berteriak lah. Mula menunjukkan rasa tak senang dan marah dengan pernyataan sahabat itu. Maka Rasulullah mententeramkan sahabat, kata, minta pemuda tu dekat dengan aku. Lalu dia dekat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun bertanya kepada pemuda tu, kamu suka tak kalau orang lain berzina dengan ibumu? Dia kata, aku tak suka Rasulullah, aku benci. Begitulah juga dengan orang lain pun tak suka kalau kau berzina dengan ibu mereka. Kamu suka tak kalau sekiranya saudara perempuanmu, mana adik-beradik perempuanmu, orang lain berzina dengan mereka, berzina dengan orang lain? Tak suka, wahai Rasulullah, aku benci. Orang lain pun sama. Tak suka kalau kamu berzina dengan adik-beradik perempuan mereka. Dan seterusnya dia sebutlah satu persatu saudara mara perempuan, adik, anak dia dan sebagainya. Dikait-kaitkan. Sehingga akhirnya pemuda itu dapat kesedaran. Jadi, akhirnya Rasulullah pegang dada pemuda itu dan mendoakan dengan doa ni yang kita boleh amalkan. Allahumma tahhir qalbahu. Allahumma tahhir qalbahu. Ya Allah, sucikanlah hatinya. Waghfir zambahu. Dan ampunkan dosanya. Wahassin farjahu. Dan peliharakanlah, lindungilah kemaluannya. Jadi kalau untuk diri kita, kita ubahlah lahu tu jadi li. Allahumma tahhir qalbi contohnya. Kalau qalbahu tadi, qalbi. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Waghfir zambi. Ya Allah, ampunkan dosaku. Wahassin farji. Dan pelihara, lindungilah kemaluanku. Kalau kita nak doakan untuk anak kita, kalau lelaki guna yang tadi dah. Atau untuk suami kan, sama juga. Qalbahu, zambahu, farjahu. Kalau untuk perempuan, untuk anak perempuan kita atau isteri kita atau siapa sajalah yang perempuan, kita gantikan dengan ha. Allahumma tahhir qalbaha, ha alif, qalbaha, waghfir zambaha, wahassin farjaha. Kalau ramai, kita kata anak-anak kita ramai, keluarga kita ramai, boleh dengan hum, lelaki dan perempuan sekali lah. Allahumma tahhir qulubahum. Ya Allah, sucikanlah hati-hati mereka. Waghfir dzunubahum. Ampunkan dosa-dosa mereka. Wahassin furujahum. Dan ampunkan dosa-dosa dan peliharakan kemaluan-kemaluan mereka. Ala kulli hal tu boleh rujuk dengan usaha-usaha besar. Jadi apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW tadi itu menimbulkan kesadaran.
bukan memberi pengetahuan. Kerana di sana ada beza di antara pengetahuan dengan kesadaran. Ramai orang tahu, tapi tak sedar, betul tak? Kita bercerita tentang lisan ni, semua orang tahu. Tentang mengumpat, semua orang tahu. Tentang mengumpat dilunakkan jadi membawang kan. So jadi mesra sikit bunyi dia. Walaupun berat dosanya kan. Membawang. Tak tahulah macam mana boleh jadi membawang tu kan. Mungkin dikaitkan dengan waktu rewang tu. Sambil-sambil potong bawang tu, berbual-bual nak isi masa. Maka dipanggillah membawang, makcik bawang dan sebagainya. Ala kulli hal, mungkinlah itu asal usulnya. Kita tahu semua-semua tu. Fitnah. Kita tahu tentang adu domba. Itu semua kita tahu. Tapi yang satu tak berlaku dalam diri kita, sehingga kita masih tetap terjebak di dalamnya, ialah kita tak punya kesadaran. Kita tak punya kesadaran. Ada seorang pemuda datang jumpa Ibrahim bin Adham. Dia kata, saya ni nak melakukan dosa. Saya tak boleh nak tinggal daripada perbuatan dosa tu. Boleh tak kau nasihatkan aku? Dia kata, ginilah, kalau sekiranya kau nak buat dosa, kau ingat. Jangan lagi kau makan daripada rezeki yang Allah Ta'ala beri. Kau carilah rezeki daripada sumber lain. Dia kata, macam mana aku nak cari rezeki daripada sumber lain? Kerana semua rezeki itu daripada Allah. Okey, itu satu. Kemudian, kalau kau nak buat dosa juga, kau cari bumi lain selain pada bumi Allah ni. Buat di tempat lain, di bumi lain selain pada bumi Allah. Dia kata, mana ada tempat bumi lain selain daripada bumi Allah? Seluruh alam ni milik Allah. Aku tak dapat nak buat di bumi lain selain pada bumi Allah. Adalah berapa lagi perkataan dia? Yang last sekali, dia kata, kalau begitu nanti bila kau nak mati, Israel datang, berjumpa kamu, cakap kat Israel, minta tangguh dulu. Aku belum ready. Aku nak taubat dulu, nak sucikan diri dulu. Setelah itu barulah kau datang, cabut nyawa aku. Mana mungkin begitu? Kerana Israel ni kalau dah datang, memang ikut time. Dia ikut time. Memang buat ikut janji lah. Tak ada langgar-langgar lah. Tak mungkin. Jadi akhirnya pemuda tu dapat kesadaran. Lalu berubahlah dia. Jadi yang kita belajar ni tuan-tuan bukan sekadar nak dapat pengetahuan. Kita nakkan satu kesadaran, dan dari kesadaran tu terbitlah suatu perubahan. Dan dengan perubahan itu kita menjalani jalan taubat kepada Allah Ta'ala. Jadilah kita orang soleh, orang baik. Kemudian disebutkan lagi di sini dalam satu hadisnya, bila baginda pernah ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, maka Nabi SAW bersabda, Al-Ajwafan. Apa dia Al-Ajwafan? Dua rongga. Merujuk kepada Al-Famu wal-Farju. Al-Famu wal-Farju maksudnya mulut dan kemaluan. Dua anggota yang menjebakkan seseorang ke dalam neraka. Maka Nabi SAW juga bersabda, wa su'ila an aktsari ma disebutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubun nasa ala manakhirihim fin nari illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmizi. Hadis sebelum tadi tu diriwayatkan juga oleh Tirmizi. Tidak ada yang menelangkupkan atau menjerumuskan, menyembamkan manusia di atas lubang-lubang hidung mereka, makna tersungkur sehingga makna lubang hidung tu mencium bumi, ke dalam neraka, makna bumi neraka, kecuali pangkal lidah mereka, makna akibat daripada apa yang dilakukan oleh lisan mereka. Baginda juga bersabda, Man samat najah. Rawahu Tirmizi. Daripada hadis Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Maksudnya, siapa yang diam, maka dia selamat. Siapa diam, dia selamat. Diam kat sini makna diam daripada mengucapkan sesuatu perbuatan dosa. Tapi diam ketika melihat dosa tu merupakan
suatu perkara yang sebolehnya dielakkan. Kalau dia tak mampu, tu tanda dia berada pada tahap iman yang rendah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Siapa yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya, autoriti, kuasa yang dimilikinya. Kalau dia tak mampu, maka dengan lisannya, dengan memberi nasihat, teguran, ataupun mungkin ancaman. Kalau dia tak mampu, maka barulah dengan hatinya, diingkari dengan hati. Yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman. Jangan diam dalam keadaan hati itu redha. Kalau terpaksa diam, maknanya hati itu engkari. Dan tanda mengingkari, pergi jauh dari tempat itu. Kalau kita dah bincang juga dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bila kita duduk di satu tempat yang mana pekerjaan fasik, pekerjaan dosa besar ni, pekerjaan munkar sedang dilakukan, sedangkan kemudian kita tidak menegurnya atau tidak melakukan sebarang tindakan mengubahnya, dan hati pula tidak mengingkarinya, maka kita terjebak menjadi orang fasik juga. Baik. Sebab tu dia sebutkan juga as-sakitu 'alal munkari kafa'ilihi. Orang yang mendiamkan diri terhadap satu kemungkaran adalah seperti orang yang turut sama melakukannya. Dia juga bersubahat. Kemudian disabdakan lagi di sini, di mana Sayyidina Mu'az telah bertanya kepada Rasulullah SAW, perbuatan apakah yang paling mulia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyul amali afdal? Apa amalan perbuatan yang paling afdal? Fa akhraja sallallahu alaihi wasallam lisanahu. Maka Rasulullah SAW pun menjulurkan lidah baginda yang mulia itu. Kemudian wa wada'a alaihi yadah, dan meletakkan tangannya di atas, maknanya menunjukkan dengan jari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala, baginda bersabda, inna aktsara khataya bani Adam fi lisanihi. Sesungguhnya kebanyakan kesalahan manusia berada pada lidahnya. Pertanyaan Sayyidina Mu'az bin Jabal, dia tanya amalan apa yang paling afdal. Tapi yang Nabi jawab agak berbeza. Cuma yang Nabi nak, apakah isyarat di sebalik pernyataan tersurat daripada Rasulullah SAW. Dia tanya apa amalan paling afdal. Rasulullah tunjukkan lidah, Rasulullah tunjukkan dengan jari. Rasulullah kata kebanyakan dosa anak Adam ialah kerana lidahnya. Artinya yang tersirat Rasulullah nak daripada kita, mafhum dia, jaga lidah. Itulah amalan paling afdal. Nabi SAW juga telah bersabda, bagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam sahaja. Dan Allah kita tak nampak, tapi dia nampak kita. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar, dia tak dapat dicapai oleh penglihatan kita. Ataupun setengah ulama kata al-absar tu merujuk kepada seluruh panca indera kita. Artinya Allah Ta'ala tu tidak dapat dicerap oleh seluruh panca indera kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mencerap, mengetahui setiap apa yang kita inderai. Mata yang kita melihat, Allah Ta'ala tahu apa yang kita lihat. Telinga yang mendengar, Allah Ta'ala tahu apa yang kita dengar. Apa yang kita rasa dan sentuh. Apa yang kita hidu, apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu, ada satu doa ataupun munajat untuk menyadarkan hati kita akan kebersamaan Allah Ta'ala dengan diri kita pada setiap saat dan ketika. Diajarkan oleh Siri Saqati radhiyallahu anhu, dia kata apa? Satu doa tu ialah Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu nazirun ilayya. Allahu ma'i, Allah besertaku. Ingat, Allah tu sentiasa berserta hamba-hambanya. Walaupun dalam keadaan apa pun, Allah tak pernah lepas, kita tak pernah lepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maksud kebersamaan tu bukanlah kebersamaan artinya seperti Allah Ta'ala tu menempati satu zat, tetapi artinya pengetahuan Allah Ta'ala tu sentiasa bersama kita. Kita sentiasa ada dalam pengetahuan, dalam penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu hadiri, Allah sentiasa hadir denganku. Kemudian Allahu nazirun ilayya, Allah sentiasa melihat kepadaku. Jadi itu dipanggil muraqabah. Jadi perlu ada suatu kesadaran yang dibina melalui proses muraqabah tadi, sehingga akhirnya apapun tindak tanduk kita itu akan terkawal. Jadi bila dia benar-benar beriman kepada Allah yang sentiasa hadir dan bersamanya dalam apa keadaan jua pun, dan dia juga sadar dan beriman sungguh-sungguh dengan hari akhirat, di saat seluruh amalannya itu akan dihitung, akan ditimbang, bahkan lebih dibimbangkan akan dinampakkan pula kepada orang lain. Memalukan. Bila dia ingat benda tu, maka seluruh rahsianya tu akan terbongkar, terbocor. Maka dia ingat tu, malu aku nanti. Kalau kita punya rahsia ni pun orang tahu, tuan-tuan. Oh, malu kita. Kita ni tuan-tuan boleh dengar cakap saya ni. Kerana banyak keburukan saya yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalaulah keburukan saya terdedah dalam pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, saya beri salam pun belum tentu mahu dijawab. Kalau saya bagi nasihat belum tentu mahu didengar. Bahkan mungkin ditemplak, disinding. Kau sendiri pun tak betul kan? Kenapa? Banyaknya aib kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia ni. Itu satu nikmat besar yang wajib kita syukuri. Orang puji kita, tuan-tuan dan puan-puan, bukan kerana kita ni bagus sangat. Sebenarnya, yang tak bagus tu lagi banyak. Yang tak bagus tu lagi banyak. Jadi, orang puji kita lantaran segala keburukan dan aib kita tu tertutup di dunia ni. Alhamdulillah. Dan sangat-sangat kita harapkan nanti di akhirat aib-aib kita juga ditutup. Jadi antara lain tu cara kita nak menutup aib kita di akhirat ialah kita menutup lisan kita daripada menceritakan aib saudara-saudara kita di dunia yang mukmin ni. Jangan kita ceritakan, tutup. Maka insya-Allah banyak aib kita nanti akan ditutup oleh Allah SWT di akhirat. Kadang-kadang kita boleh cakap, aku tahu kau ni luar dalam kan. Itu satu amanah. Bila kita dah nampak aib seseorang, itu sebenarnya dah jadi satu amanah bagi diri kita. Sehingga beruntunglah orang-orang buta. Kerana apa? Banyak aib manusia yang tertutup daripada pengetahuannya. Kerana dia tak nampak. Mungkin dia dengar, cuma dia tak nampak. Kita macam-macam. Dan bila nampak tu, ni berita hangat hari ni. Ini berita hangat hari ni. Boleh diceritakan, boleh dikongsikan, share. Ada pula tu kadang saja rakam daripada jauh, kongsi dalam media sosial. Kawan tu tak tahu mahu kan, tiba-tiba je tersebar aib dia. Bukan dia saja aib, anak dia aib, isteri dia aib, keluarga dia aib, satu kampung aib. Kenapa? Kerana ada manusia yang tak bertanggungjawab, mahu mengambil sensasi, mahu mensensasikan sesuatu berita. Sebab tu bila kita dapat satu-satu berita, maka tindakan pertama timbang dulu. Disampaikan ke? Pertama tabayun. Tabayun maksudnya pastikan betul ke tak. Kedua, kalau betul, wajar disebarkan ke tidak. Kena timbang tu mafsadahnya tu kita kena tengok kerosakan-kerosakan yang bakal ditimbulkan. Manfaat lebih baik ke? Mafsadah lebih banyak ke kan? Itu kita kena timbang. Jadi setiap perkataan tu adalah amanah. Sebab tu ada para wali Allah Ta'ala dia takut kalau dia kasyaf melihat kepada aib-aib manusia. Kenapa? Kerana dia itu jadi suatu beban berat pada diri dia untuk jaga. Apatah lagi nak kalau dia tengok orang tu ahli maksiat, orang yang jahat, maka takut-takut nanti sifat rahmat dalam hati dia tu hilang. Betul tak? Ada satu cerita, ni kisah benar lah.
Sekarang ni ada seorang alim di Syria, nama dia Syekh Abdul Huda Al-Yaqubi. Ini cerita tentang atuk dia, daripada keluarga Al-Yaqubi lah, daripada kalangan ulama' dan seorang waliullah yang terkenal. Atuk dia, bukan bapa dia. Atuk dia, kalau tak salah saya, atuk dia. Salah seorang anak dia telah dibunuh. Dan pembunuh itu telah ditahan dan ditangkap lah. Jadi Syekh ni, dia begitu bersifat rahmat dalam hati dia. Dia nak memaafkan pemuda tu dan dia nak minta supaya polis ni lepaskan pemuda orang yang telah membunuh anaknya tu. Dia tak tahu siapa pembunuh tu. Jadi dia pergilah ke balai polis, nak minta kepada polis tadi melepaskan pembunuh tadi dan dia juga dia dah maafkan. Cuma dia pergi tadi, dia dalam keadaan menutup mata dia. Maknanya pandang ke bawah. Orang tanya, kenapa tuan buat macam tu? Dia kata, supaya aku tak melihat wajah pembunuh itu. Kenapa? Supaya nanti, kalau supaya aku dapat berinteraksi normal dengan sesiapa saja, bahkan dengan dia. Kalau aku tahu, nanti keadaan hati akan berubah. Maka mungkin aku akan marah kat dia, aku akan bersikap dendam terhadap dia, akan hilang sifat kasih sayangku. Jadi biar aku tak tahu siapa dia. Supaya kalau aku terjumpa dia di tepi jalan ke di mana-mana, atau dia datang ke majlis aku dapat berinteraksi secara biasa dengan dia. Luar biasa. Maka daripada situ kita boleh faham kenapa Rasulullah SAW minta supaya Wahsy menyembunyikan wajahnya daripada penglihatan Rasulullah SAW. Kerana Wahsy telah melakukan sesuatu yang berat, iaitu membunuh bapa saudara yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah. Kerana Sayyidina Hamzah dan Rasulullah ni sangat berat. Sayyidina Hamzah ni dia ibarat paksu lah, kita kata paksu. Paksu Rasulullah SAW. Kita kan kalau kalangan pakcik-pakcik kita biasa yang rapat dengan paksu. Paksu kita tu rapat tu. Lagi-lagi kalau paksu tu dekat pula usia dia dengan kita. Dan Sayyidina Hamzah dengan Rasulullah tu usia tu sangat dekat. Sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dia membela Rasulullah SAW ketika tertindas dahulu. Dia memukul Abu Jahal kan. Begitu kuatnya pembelaan Sayyidina Hamzah. Jadi dia dibunuh pula oleh Wahsy ketika zaman jahilnya atau zaman kafirnya itu. Lalu dia dapat hidayat, datang nak masuk Islam. Pesan Rasulullah, hindarkan wajahmu daripada pandanganku. Maka kalau dia nak dengar pengajaran Rasulullah, dia terpaksa duduk jauh, dengar lewat tabir, melalui tabir, supaya Rasulullah tak lihat dia. Sehingga mungkin menyebabkan hati Rasulullah itu terkenang, terluka, teringat, takut ada perubahan, yang mana itu akan membahayakan Wahsy. Kalau tiba-tiba Rasulullah sakit hati, membahayakan Wahsy. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memerangi waliku, ataupun man aza waliyan, siapa yang menyakiti seorang wali Allah, itu seperti menyakitkan Allah SWT, mana memerangi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tu lebih daripada sekadar waliullah, dia habibullah, dia nabiullah. Ya sayyidul muttaqin, sayyidul anbiya wal mursalin. Jadi itu rahmat Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin, hatta terhadap seseorang yang pernah melakukan satu jenayah besar terhadap keluarganya, pakciknya, yang telah membunuh pakciknya. Jadi itulah yang saya boleh faham kenapa Syekh tadi tu dia tak nak tengok wajah pemuda tadi. Kenapa? Kerana sifat rahmat. Sebab tu kita kata tadi, wali-wali Allah Ta'ala ni kalau yang mana diberikan kasyaf. Dan kasyaf ni perkara yang mungkin termasuk dalam hal-hal yang harus pada akal, dan termasuk dalam perkara karamah yang wajib kita percayai berlaku atas manusia-manusia pilihan Allah dari kalangan para walinya. Kalau dia melihat aib seseorang, maka aib yang dilihat itu lewat kasyafnya mungkin adalah merupakan suatu amanah untuk menguji sejauh mana dia boleh bersifat rahmat kepada seorang pendosa. Kita nak buat baik kepada orang baik mudah, betul? Tapi kita nak buat baik kepada orang jahat jauh lebih susah. Nak buat baik kepada orang jahat lebih susah. Biasa kalau orang jahat ni kita pukul dia, belasah dia kan. Tapi nak buat baik dengan orang jahat. Ada satu kisah. Ini berlaku di Nizamuddin, markas tabligh Nizamuddin tu, kat Masjid Bangla Wali tu kan. Saya tak ingat siapa nama Maulana, sama ada Maulana Sa'ad atau yang lain. Saya tak ingatlah kisah dia. Tak ingat nama dia.
Cuma kisahnya ada seorang di jemaah di masjid tu memang dia ni pencuri, dia mencuri. Curi barang apa? Barang jemaah lain. Curi selipar, curi duit, curi itu, curi ini. Lalu orang kenal pastilah diadukan kepada Maulana, minta supaya orang ini dihalau keluar daripada masjid ni kerana dia menyusahkan orang lain. Maulana ni kata biarlah dia duduk sini. Kenapa? Bila dia duduk sini, dia berada dalam lingkungan yang baik. Dan insya-Allah dengan berkat solat berjemaah dia bersama-sama kita dengan lingkungan yang baik, satu hari dia akan berubah jadi baik. Kan janji Allah, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat tu dapat mencegah seorang daripada perbuatan keji dan munkar. Diharapkan bila dia duduk dengan orang-orang yang ahli solat, dia pun turut sama solat. Satu hari nanti Allah Ta'ala akan bagi nur di ke dalam hati pemuda tu, lalu dapat kesedaran, dia pun berubah. Kalau dia duduk luar daripada masjid, luar daripada jemaah yang baik, dia akan bercampur pula dengan jemaah yang buruk. Orang jahat, daripada jadi pencuri-pencuri cikai ni, jadi perompak besar pula ni. Upgrade. Sebab dia dah belajar. Dia belajar, apa ni, curi dompet aja ni. Alang-alang biar pergi menyamun pula. Daripada buruk menjadi lebih buruk. Ini mentaliti da'i. Mentaliti pendakwah. Seorang pendakwah dalam dirinya tu kena ada satu sifat yang panggil sifat rahmat. Bukan mentaliti hakim. Rata-rata kita ni, orang Islam suka ambil mentaliti hakim. Menghakimi manusia. Tengok orang ni, bukan betul dia tu. Dia ni ahli neraka ni. Kita suka meletakkan satu judgement, satu hukum. Dan hukuman tu pula tak adil. Kenapa? Sebelum ada pembelaan, sebelum ada pembuktian. Hanya berdasarkan kepada apa yang kita nampak. Itulah juga dengan perkataan. Kebiasaan perkataan-perkataan yang masuk dalam diri kita tu akan jadi suatu fitnah. Kalau sekiranya kita tak tapis. Jadi siapa yang percaya dengan hari akhirat, maka dia akan hati-hati. Kerana di akhirat setiap perkataan kita tu akan ditimbang, dinilai, dipastikan betul ke tidak. Perkataan kamu ni dah menjatuhkan maruah saudaramu. Perkataan kamu ni dah menyebabkan berantakan keluarga saudaramu. Perkataan kamu ni telah menyebabkan seorang terkorban. Perkataan kamu telah menyebabkan perang. Menyebabkan jutaan nyawa terkorban. Fitnah tu. Maka, apa balasan yang patut kamu terima? Jadi hati-hati. Sebab sebenarnya kita faham bila perkataan tu hanya apa yang kita ucap. Kita lupa dengan apa yang kita tulis. Mungkin kita tak cakap, tapi kita cuma sebar WhatsApp orang. Maknanya kita dah bersubahat. Kalau WhatsApp tu fitnah, Telegram tu fitnah, video tu fitnah, kita dah kongsi dosa. Perkongsian yang celaka. Itu harus diingat. Kalau kita sanggup tahan panasnya api lah. Saya boleh tahan lah, tak apa. Tak apalah, ikut suka. Nak tahan. Tapi berapa lama boleh tahan. Jadi sebab tu kenapa selalu Nabi kaitkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa percaya pada Allah dan hari akhirat. Siapa percaya pada Allah dan hari akhirat. Nabi SAW juga bersabda. Disebutkan. Man kasura kalamuhu, kasura saktuhu. Wa man kasura saktuhu, kasurat zunubuhu. Wa man kasurat zunubuhu, fannaru awla bihi. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Begitu juga Abu Nu'aim menyatakan hadis ini dalam Hilyatul Awliya daripada Sayyidina Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa maksud hadis ni? Barang siapa yang banyak cakapnya, maka akan banyak pula salahnya. Dan siapa yang banyak salahnya, maka akan banyak pula dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih layak baginya. So, pokok pangkalnya tu di lidah. Pokok pangkal tu lidah. Sebab tu pesan-pesan Rasulullah ni very simple. Tapi itulah yang the most important, bahkan urgent sebenarnya. Kan tadi saya kata, seorang sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa perkara yang paling kau takut menimpa aku? Rasulullah just tunjuk lidah. Take care of this. Jaga ni. Jaga lidah.
Oleh kerana itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang dibuat oleh Rasul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Meletakkan sebutir batu di mulutnya untuk menahan dirinya dari berkata-kata. Kita bolehlah tak letak batu pun, letaklah benda lain. Tak gula-gula ke, tak sukus ke, letak lollipop kan. Apa haji ni lollipop ni kan. Buka anak-anak jaga lidah, masuk balik lollipop mulut. Kan? Baik. Jadi ketahuilah bahawa lidah memiliki 20 penyakit yang dijelaskan dalam kitabnya Fatul Lisan atau penyakit-penyakit lisan dengan pengungkapan yang panjang. Jadi kalau nak tahu apa yang 20 jenis penyakit ataupun sifat-sifat buruk yang berkaitan dengan lidah tu, boleh rujuk di sana. Akan tetapi cukup kata di sini engkau amalkan satu ayat sahaja di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Maksudnya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah ataupun berbuat baik ataupun mengislahkan sesama manusia. Itu bentuk-bentuk ucapan-ucapan yang baik. Sebaik-baiknya kamu tidak berkata-kata mengenai hal yang tidak bermanfaat bagimu. Jadi maknanya sebelum kita ucap satu-satu perkataan, maka kita nilai dulu, timbang dengan akal fikiran kita yang sihat dan sejahtera ini, aku punya percakapan ni baik ke tidak? Nilai dulu. Jangan terlalu gelojoh atau gopoh untuk segera bercakap. Ini yang nak diajar oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Dan ini perlu pada mujahadah juga. Sebab tu rukun mujahadah ni kata ulama' dia ada 4. Pertama, qillatut ta'am, kurangkan makan. Itu kita dah bincang lah bab bagaimana kita nak kontrol pemakanan. Dalam konteks ilmu tasawuf lah. Bukan dalam konteks diet, di konteks diet rohani. Kemudian, qillatul kalam, kurangkan berbicara. Maknanya timbang-timbang setiap perbicaraan yang nak kita sampaikan itu. Adakah mendatangkan pahala ataupun dosa. Kemudian qillatul manam, kurangkan tidur. Artinya, kita banyakkan, maknanya kita ambil masa daripada malam kita tadi untuk kita mendekatkan diri pada Allah dengan munajat, dengan tahajud dan sebagainya. Maknanya tidur tu kita atur. Sekarang ni kita dah tak dapat nak atur tidur kita dah. Sebelum tidur, kita dulu tengok WhatsApp, tengok handphone kan. WhatsApp tak sangatlah kita tengok handphone. Handphone tengok YouTube atau Facebook. Banyak pula short videos. Kan? Short videos ni betul-betul perangkap lah. Lepas satu tali terbelit pada diri kita. Sekejap je. Kita scroll satu. Tengok satu lagi. Seterusnya. Akhirnya 1 jam habis untuk short video. For example, kita nak tengok satu ceramah dalam YouTube. Katalah, siapa-siapa punya ustaz, kita nak dengar ceramah. Tapi sebelum tengok ceramah tu, kita tengok dulu short video tu kan. Ada short video tu macam menarik kan. Tengok macam gambar kambing bakar je nak tengok. Mula-mula dia tunjuklah kambing bakar. Kan, video makanan kan, kambing bakar. Tengok. Kalau dapat kambing bakar kan, tengok gambar kat tepi pantai pula. Kan tengok tepi pantai pula kan, gambar orang berenang pula. Sudah. Tengok lagi. 1 jam habis. Lepas tu ada mungkin video tu pelawak. Stand up comedy contohnya. Ada biasa orang putih banyak stand up comedy. Kita pun macam menarik pula. Kita tengok pula. Kok ada video-video lain tentang dia. Tengok lagi. 2 jam. Akhirnya, rancang nak tidur pukul 11. Pukul 1 tu, baru nak tidur. Tu pun belum boleh tidur. Sebab kita dah dengan screen tadi kan. Text time pula 1 jam, pukul 2. Finally, maybe subuh pun terlepas. Tak apa, aku kerja naik motor, boleh celok jam. Pukul 7, pukul 8 bangun. Subuh terlepas. Jangan cakap qiyamul lail. Jadi kita dah tak mampu urus hidup kita sendiri kerana kita diurus oleh satu makhluk yang tak bernyawa. Iaitu handphone kita. Terjajah. Kita ni terjajah tanpa sadar. Kita captive. Being captive. Maknanya kita dikurung oleh suatu perkara yang kita wujudkan. Wallahu ta'ala alam. Dan akhir sekali, qillatu qultati ma'an nas. Kurangkan
pergaulan. Maksudnya batasi pergaulan ataupun kita tengok siapa kawan kita. Kawanlah yang memberi manfaat kepada hidup kita dunia dan akhirat. Jauhi kawan-kawan yang buruk kerana hal itu dapat merosakkan hidup kita. Kalau tak hari ini, masa depan kita. Banyak keburukan yang mungkin kita lakukan hari ini lantaran salah pilih kawan dulu. Itu antara puncanya. Jadi itu 4 rukun mujahadah. Nanti kita akan sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan afatul lisan ataupun apakah dia dosa-dosa yang berkaitan dengan lisan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana واغفر ذنوبنا وحسن فروجنا اللهم آت نفوسنا زكاها وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العفو منكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.